never that I thought, kalaupun bapak kau nazak, kalaupun bapak kau nak mati, you don't curse me. Oh, kau pergi akaun dia, kau menganjing aku macam nak rak. Setan. Lepas tu kau buat follow menggelupur, follow request dengan aku. Apa masalah kau? So, this budaya netizen mengapi-ngapikan ni, lantaklah kalau aku ada 100 kontroversi dengan kau pun. Apa masalah kau guna sihir hitam kat aku? Kau lupa azab masuk kubur kau. Kau lupa besok kat akhirat kau merangkak cari aku. Apa masalah kau? Sebab kau rasa kau top. Kau ramai followers. Diva AA kita pada hari ni terjumpa dia dekat kedai. Mana bintang lah. Diva takkan nak lepak tempat biasa kan Diva? Kau mampu. Very nice place. Tarbus. Kau mampu. Kau mampu Simalawal. Cantik. Very nice. So Diva, mood tengah baik. Tapi itulah takut soalan ni berubah. Tak apa. I okey je. Telinga I pedih macam mana pun. Hari tu terbaca, tertengok online. Kes tiba-tiba macam marah kat orang sebab tak hantar barang. Very okeylah. Explain kan kenapa? Dia macam ni, isu Diva AA dengan mana-mana artis di Malaysia is very basi. Kau salah tak? Basi maknanya daripada zaman Tok Kadok sampai dah 2022, insaf kononnya nak 10 kali yang aduh pergi umrah sampai unta-unta tu dah tak kuasa nak tengok aku. Punya banyaknya kejadian kontroversi kes demi kes, years by years, kan? Sampai dah tak pergi umrah dah lockdown ni, bukan aku tak ada duit, tapi lockdown. Aku tak pergilah bodoh. Tapi isu dia berpanjangan dan macam-macam lah lepas one to the other. Sebab Diva ni bila melantun, kau sekolah tak? Bila aku melantun, I don't give a care. Bullshit. Who the hell you are? Kau tak kisahlah kau siapa nama artis yang tersohor, mak sohor ke, ahli politik Azmin Ali for that matter. Aku sebut ni sebab aku berani. Sebab I tengok Azmin Ali ni seorang politician yang lantak kau lah nak kata apa kat dia kan. Pernah ke dia menyaman Diva? Tak pernah. Sebab you learn from him. Itulah satu bagus saya dah puji banyak kali lah Azmin Ali ni. Lantak kedema lah. Kau nak kata dia apa pun dan this is the brother Azwan Ali ataupun Diva A yang akan smash Azmin Ali left, right, upside down. Daily. Kau tekan je Twitter aku, Diva AA tersohor, penuh. Azmin Ali paling banyak aku hamun. Contoh, kalau artis Malaysia tak sakata lah dik. So yang terbaru ni, tak payah sebut kot nama dia sebab saya rasa dah memang viral. Cuma satu je Diva nak cakap lah. Business is business. Customers always right. Kau sekolah tak? Kalau kau tak percaya, kau buka mana-mana buku-buku panduan bisnes, that is the first reminder. Customer kau maki hamun, dia dah 7 keturunan pun, macam kau maki hamun aku, I'm always right. So, apa masalah kau? Aku jeritkan dekat F88 bus ni. F8 bus ni. 88 pun boleh. 88 pun boleh. Atau semua wartawan tak kisahlah. Berita harian ke, portal Kelly Azman ke. Watch out! When I'm angry, ingat I don't give a shit who you are. And then business customers always right. Diva, background sikit Diva. Berapa banyak Diva order? Berapa lama Diva order sebenarnya? Sampai Apa? tu. Background sikit. Berapa banyak yang Diva order? Berapa lama? Oh, Diva order hello. I order dengan waiter-waiter dia sekali. Sebab waiter-waiter dia hello. Dia punya manager lagi lah. Boleh bawa balik package. Tak percaya? Tanyalah Kelly. Okey, sementara tunggu, I order kebab lah, order macam-macam ni. Diva, order barang dekat tu lah. Oh, cerita tu. Ingatkan order tempat ni. Okeylah. Sebenarnya, bukan soal berapa lama. Niat kita hanya Allah yang tahu. I'm promoting the product sebenarnya. Apa kejadah aku mengharap sejadah kau? Ni cakap betul kan? So, my sejadah biasanya I beli dekat umrah. Lillahi ta'ala. Masa I pergi umrah, I beli sejadah whatever brand ni. Tapi kebanyakan overseas made. Kau sekolah tak? Turki, Pakistan. Dah penuh tinggi ni dah rumah. Sampai tutup hidung aku nak semayang. Kau sekolah tak? Tapi aku order dengan dia as a promotion. Benda tu telah berlaku. Never that I thought, kalaupun bapak kau nazak, kalaupun bapak kau nak mati, you don't curse me. Seolah-olah aku ni tak ada adab.
sampai merenyut. Sorry lah aku panggil fanatik engkau ni sebagai barua penjilat. Netizen aku panggil neraka-zen. So, diorang ni yang jadi batu api. So, I don't really angry sebenarnya dengan artis ni. You got it? Aku betul-betul tak boleh maafkan dunia akhirat. Take it as word. Netizen. Ni, neraka-zen yang menyalak-nyalak yang jadi batu api ni. Oh, kau pergi account dia. Kau menganjing aku macam nak rak. Setan? Lepas tu kau buat follow menggelupur follow request dengan aku. Apa masalah kau? So, this budaya netizen mengapi-ngapikan ni, I want you to stop it. Dah 2022, kalau mak bapak kau tak ajar budaya untuk melaga-lagakan orang, kau takkan jadi netizen generasi neraka-zen yang ke neraka jahanam lah tempat kau. Aku tak maafkan kau tau. Kau artis aku maafkan sebelum dia mati. Tapi tidak untuk engkau. Sebab engkau yang jadi batu api mendambu-dambakan kes aku dengan dia. Kau dengar sini. Bila aku deal dengan dia pasal sejadah tu, there was no, faham tak? Maklumat langsung pasal bapak dia. You got it? We were talking like normal. So aku tunggu-tunggu seminggu je, Dik. Bukan sebulan pun. Kau bolehlah kata itu pun nak marah. Yelah, aku beli sejadah kot. Aku nak solat kot. Seminggu kau buat apa? Kau jahit sejadah? Ke kau cecap? Jangan potong ayat aku, wartawan sensasi. Tapi maknanya sekarang ni lebih marah pada netizen fan-fan penjilat dia lah. Yes, very good question. Sebenarnya diorang ni yang melaga-lagakan Rod, oi. Rod tu nama wartawan yang tanya aku. Jangan kau tanya Rod mana pula. Rod ke Rod? Rod kot. Okey. Rod tu nama Mike lah, Arifah. Oh, nama Mike dia Rod. Yang penting aku kena promote F88 Bus. F8 Bus, Arifah tu kat situ. Oh, dia macam 88. Rupanya ni B. Bus, Bo. B tu maknanya macam kau lah, bodoh. Okey, yang penting ulang balik. Masa deal tu, whatever deal tu, there was no information at all pasal status bapak dia. You got it? Rupanya dia tengah menjaga bapak dia, Nazak. How do I know? Even lillahi ta'ala, hari yang I mengamuk tu, I not even know bapak dia dah meninggal. You got it? Hanya tengah hari tu, I dapat message daripada Roslan Shah. Sekian-sekian bapak, sekian-sekian artis dah meninggal. Itu je. Al-Fatihah. Kau boleh check aku punya WhatsApp. Aku siap bagi Al-Fatihah. Kalau aku ni kurang hajar, tak kenang situasi dia, yang kau meraban, menyalak, mencaci hina aku seolah-olah jadi bangsat yang tak hormat orang baru kematian bapa, itu silap kau. Termasuk artis ni, sebab sebenarnya Diva terbaca dia punya status lah. Dia screenshot apa yang Diva hamun dia dan dia make like a big issue. Okay, to her, I rasa, well, yeah, I know you like what. InsyaAllah Diva AA maafkan artis ni. But not netizen-netizen yang menggelupur ambil point tu sebagai bahan untuk kecam Diva AA left, right, upside down. Hey, hello! Aku beli sejadah guna duit mak bapak engkau ke? So, kalau aku beli sejadah, benda tu lambat, aku marah. Kau apa hal nak kaitkan dengan kematian? Not that I know. Faham? Mana aku tahu bapak engkau tengah nazak ke, bapak engkau tengah pakai terombong ke, nak hidup, nak mati? How do I know? Jaga sikit mulut engkau. Diva so, macam selalunya berdasarkan apa yang Diva tahu masa tu kan? Ya, sebab she nothing info to me. You got it or not? Apalah salahnya cakap mak ayam. My father tengah sakit. Kalau nak sejadah tahun depan atau tahun 2050, I'm okay. So, kau jawablah. Kau tanggung dosa ya. Tolong jadikan tajuk kepada netizen. Tanggung dosa melaga-lagakan aku dengan mana-mana artis. Termasuk artis yang jual sejadah itu. Itu tajuk dia. Kau tanggung dosa, aku takkan maafkan kau. Ulang balik, aku takkan maafkan kau. Aku panggil neraka-zen tersial. Kau jawab sekarang. Jadi kalau artis tu nak berbaik, minta maaf, tak ada masalah lah. Tak, bukan soal artis tu. Dia sebenarnya dia tak ada dosa. Diva A percaya artis ni tak ada dosa because I know you like what. Kenal dia I know you daripada zaman kau tali halus.
Caramu dan cara. We did a show. You got it? Dan Diva A selalu ambil dia untuk whatever shooting. Cuma ayat-ayat dia di status dia telah, to be honest je lah, telah menyinggung perasaan I. Sebab seolah-olah I tidak menghormati kematian bapa dia. You got it? Jadi bila dia tulis macam tu dan Diva A percaya dia telah dibatu apikan untuk memalukan Diva. So, Diva, macam saya selalu berpandukan fakta yang Diva ada masa tersebut, betul? Ya. Tapi memang celupa tu memang celupa. Kadang-kadang ayat-ayat tu memang... Bukan soal celupa. Tadi saya dah jawab. Saya seorang yang bang, there and then. Aku order sejadah, kenapa sampai seminggu? You got it? Betul tak? Betul-betul. Aku bukan beli rumah. Aku bukan beli kondom. Beli kondom cash. Masuk je mana-mana farmasi, kondom keluar, tiba-tiba kondom dah dalam bag. So what is the problem? Beli sejadah tak boleh lah macam tu. Kena tunggu. So, saya tanya Diva ni, Diva tak takut ke bila Diva buat ayat-ayat macam ni, serang orang ni, tiba-tiba ada orang menyerang balik semula? Tak, I'm okay. Sebab bagi I, orang tak tahu kebenaran dia. Nampak? Dan tadi saya dah, Diva A dah jawab terkilan tu sebab seolah-olah saya tidak menghormati situasi dia yang telah kehilangan bapa dia mati dan sebagainya kan. So sebenarnya Al-Fatihah lah, itu je. Cuma don't simply, netizen ni, saya dapat maklumat. Of course I didn't read. Kau sekolah tak? Kau jangan ingat aku menggelupur baca apa yang kau tulis viral-viral kat FB apa mak nenek kau. Kau ingat aku baca ke? Lebih baik aku layan suami. Nampak ni, siang malam. Kau ada layan suami siang malam? So, berbalik pada, bila kau nak kecam ni, kau go ahead. Tapi bagi saya, ada orang menyampaikan, ini. Tapi saya masuk sini, keluar sini. Sebab ni dah masalah netizen. Tadi saya dah kata, watch out. Aku takkan maafkan binatang macam kau. Kau yang melagakan aku dengan sekian-sekian artis. Itu kecam Diva. Yang saya panggil Diva. Sebab kita bukan kecam ni sekarang Diva. Dengan cerita siap menghantar-hantar ni sebab tak puas hati dengan Diva. Betul, inilah topik lain. Tak, bukan soal betul. Aku bawa baik. So, ini paling penting daripada cerita dengan artis yang duduk sejadah ni. Apa cerita dia? Aku buat carta aku. Kau ingat aku tak ada carta ke? Carta kontroversi Diva A minggu ni. Carta aku dengan si penjual sejadah yang tengah hangat ni, aku ambil jatuh nombor 2. Kau tahu nombor 1 apa? Nampak ni? Apa dia? Diva A disihir. Tu Confirm. Kau tak payah berselindung-selindung wartawan semua. Jadikan tajuk berita harian ke utusan ke apa ke semua. Diva A akui disihir. Nampak? Kau mampu. Siap post lah. Tangan ni aku buat macam Dayang Nur Faizah. Favorite aku, dia kan suka ambil gambar macam ni. Thumbnail. Jadi kepada semua, ini bukan cerita rekaan. Kau boleh kata, alah, percaya sangat mak engkau. Sebab tak kena batang hidung kau. So, Diva A terkena Lilah cakap kepada F8 Bars dan semua wartawan yang sedang tengok ni, tulislah cara you all bahawa pengakuan tu datang daripada Diva because I thought it's a normal pain. Serangan tu di kaki kanan. Lepas tu ada kesan-kesan, try to tutup my rezeki, perasaan yang berkecamuk, whatever things happen. Ya, tapi Diva A maintain maknanya I'm very strong. Of course, Tuhan bagi otak untuk pergi berikhtiar. Ini pun satu ilmu untuk semua yang sedang menonton whatever video ni. Jangan menggelupur, kononnya tak ambil tindakan sebagainya, lepas tu merana sakit, mati current. Never. So, bangkitlah berikhtiar. Itu rupanya Tuhan duga kita. Tapi Tuhan pada masa yang sama bagi kita otak untuk berfikir. Untuk berusaha berubat. Bila mula tahu tu? Bila? To be honest, 3 bulan I sakit tu, I tak perasan pun I sakit. You got it? Itulah I kena satu ilmu sihir yang jahat, yang makan diri secara perlahan. You got it? So berbalik pada soalan you tadi, I remember your soalan, tak takut ke benda whatever ni kan, sebab mulut gini-gini. Yes, tu saya kata you dek. Ya, pesanan ni telah dibawakan oleh arwah mak saya. Kau ni mulut Wan, besok Wan, orang akan
Maknanya peringatan reminder tu telah lama saya dapat sebelum mak saya meninggal. Mak saya meninggal 2017. Now dah 2022. Kau nak apa lagi? Maknanya reminder tu akan sentiasa jadi ingatan. Tapi I am what I am, you know. Betul you kata tu. Bila kita terlalu celupa, terlalu lantang, you know, the danger is there. Kalau tak, so kepada semua makcik-makcik puaka, mulut macam anjing, you watch out. Ya, bila orang marah, things can happen. So antaranya saya pun reda. Itu pun satu ilmu. Maknanya orang attack kita dengan sihir hitam, sihir whatever nonsense, kita reda. Walaupun kita berat nak terima, kita reda. Tapi satulah saya nak dedahkan. Ya, saya dah tahu siapa buat saya. Itu pun panas. Tapi bukan artis yang jual sejadah tu. Tolong sikit jaga mulut kau. Tak ada kena-mengena. I can clear to you. Ini artis lain sangka ni, celaka ni. Tapi tak apa. Sebab tempat saya berubat tu tak sebut pun nama-nama artis tu. Tapi kuasa Allah. You remember the God is great. Bila kita semayang tu, wajah kau yang keluar dekat sejadah tu. So kau jawablah kat akhirat besok. Kau boleh kayak menafikannya dengan para wartawan, whatever. Oh, I tak buat dia, ya. Pergi mampus. Aku sebut nama kau ke bodoh. Pelakon ke penyanyi dia, Pak? Tak kisahlah dia pelakon ke, penyangak ke. Yang penting, you follow my IG, Diva AA Vas Tersohor 1. Yang followers dah dekat 8,000 gara-gara penjual sejadah. Tak sia-sia aku dapat 8,000 followers. Anytime 10,000 tu, kau boleh tahu siapa artis tu. Dia artis. Aku nak dedahkan satu je. Yang sihir aku adalah artis. Artis! Aku ulang 10 kali. Tapi kau sendiri checklah Google. Kau semaklah artis tu pelakon ke, penyanyi ke, pembawa bendera ke, penyangak ke, pembawa penyapu ke. Why bother? Yang penting aku sihat. Itu pun satu pendedahan untuk semua wartawan dan berbilion-bilion mendoakan kesejahteraan Azwan Ali. Sebenarnya, I dah biasa berkena benda-benda ilmu hitam ni. Very frank. Tapi kali ni, I mahu berita ni disensasikan. Bukan soal sensasi, ya. I want my followers to kutip iktibar. Kerana mulut kau yang tak ada insurans gini ni, orang marah, betul? Orang dendam. So, macam mana kau bertindak? Macam saya kata tadi, saya bertindak dengan reda. Walaupun berat. Ya, tapi sekarang saya sihat. Jadi kepada si artis puaka yang try menjahanamkan hidup aku, this shot for you. Masih lagi ke, Diva? Tak, I dah sihat. Betul-betul. Bukanlah kata betul. Kita tak boleh kata. Tu kita tengah berusaha untuk baik pulih. Dan it's a relief. Dah banyak beza. Maknanya tak sesakit dulu. Saya dah okey, saya dah, ya Alhamdulillah. Kau tengok aku, makin kurus, makin cantik, meletup kan, rambut mengurai. Tapi Diva, semua ni berlaku 3-4 bulan lalu lah mulanya. Yes, as I said, dah 3 bulan I merana, I sakit tu dah 3 bulan. Tapi I ni seorang yang tak cerita kat orang. Sebab I thought it's a normal pain of the leg. You got it? Rupanya dia makan dalam, dia membunuh urat-urat kaki tu. Tak sikit apa benda yang berlaku. Sebab selalunya benda macam ni kan serangan. Tak, dia to be honest, di minggu terakhir saya nak berubat tu, baru saya rasa, ya, makin sakit lah. Sebab saya diserang pukul 3 pagi. Contoh-contohnya lah. So, macam keris, kilau, terhunus dekat kaki tu. That is the pain. So, I puas menahan. Alhamdulillah lah sebab kebesaran Allah. Ada doktor cakap ubat biasalah doktor. Dah ubat, bukan hanya doktor ya, reflexology selang 2 hari. Kau mampu. You can ask all my friend ya. Kalau kau follow ya, kejap-kejap reflexology. Dahsyat tak dahsyat? Sekali reflexology RM70. Kalau 10 kali seminggu, you name it, berapa aku habis. Sebab aku nak urut lah, ingatkan kaki sakit. Rupanya dia baik menjadi. You got it? Alhamdulillah, terima kasih banyak atas semua doa. Diva AA dah sihat. Tadi tu pengakuan di sihir. Now, I dah sihat. Dah sihat. Ke sekolah tak? Tapi tak pengakuan juga. Kawan ke tak kawan sebenarnya dengan artis tu? Artis mana? Artis yang buat ni lah. Tak, bukan soal kawan. I tak kenal dia. Jadi kepada artis ni, harap she's watching the video. She's dah 2 maklumat terkeluar. Rupanya betina ya. pernah. No, I would say I don't know you.
Aku kenal Ramlah Ram. Ini nama-nama yang aku bangga ya. Aku kenal Datuk Aisyah. Aku kenal Datuk Francisca. Rupanya dah ada Datuk. Yes, they are all superb artists. Shima for that matter. Tushi for that matter. Ini nama-nama. I miss them. Ya, walaupun I pernah bekerja sama, I dah tak jumpa dia orang. Tapi, to be honest, kepada artis sampah ni, aku tak kenal kau pun. Tapi Diva pernah apa, ada kontroversi dengan dia ke sebelum ni? Pernah mengata dia ke apa-apa? Lantaklah kalau aku ada 100 kontroversi dengan kau pun. Apa masalah kau guna sihir hitam kat aku? Kau lupa azab masuk kubur kau? Kau lupa besok kat akhirat kau merangkak cari aku? Apa masalah kau? Sebab kau rasa kau top. Kau ramai followers. Bullshit! Oh, dia tengah top lah sekarang ni. Lantak dia lah. Dia perasan top. Dia tak top pun. Siti Nurhaliza top pun tak pernah nak sihir aku. Ini pendedahan. Kau jangan ingat Siti Nur. Ni Lofa yang aku maki hari-hari top pun kan? Tak pernah sihir aku. Aku tahu ni Lofa Siti ni dia terima je mak ayam dia bantai. Ini Lofa City lah ni. Ini perasan ni Lofa, perasan level Siti. Padahal no. Bayar siapa? Bayar, I rasa mereput dia kot. Okey. 8 bus mencari-cari siapa dia kan. Kita mencuba. Tak, Diva akan pertahankan tak sebut nama dia sebab lillahi ta'ala, ustaz yang ubatkan saya pun cara Islam tak menyebut langsung siapa dan siapa buat. Bila saya tanya berkali-kali pun dia diam. Tetapi kepada berbilun-bilun follower saya senses. Kau sekolah tak? Senses ni maknanya gerak hati kita Allah cipta tau. Dia macam ada current. Tiba-tiba kita semayang muka dia. Kenapa tak keluar muka Kelly ke, muka Ruth ke, ni anak ikan ni apa nama? Tak ada pun keluar muka dia orang? Now you tell me. Jadi sekarang macam mana? Ada ke macam nak mengurangkan sikit kerana benda ni dah berlaku? No, very good question juga. Diva A dah sampai satu tahap, I am what I am. So, kalau kau tengok Diva A tetap bedak di sana sini. Bedak ni bukan apa? Untuk membuktikan Ori ke? Ori ya, tolong sikit. Ya. So, Diva A rasa I am what I am. Bila marah, bila celupa, bila nak haruk, bila nak whatever, you just follow the Twitter. Or, minta maaf lah, F8 bus, you can see my bitchiness at TikTok. Ya, TikTok ni pun dah sampai 10 kali kena ban. Kau ada TikTok kena ban. Sebab tu followers aku memanjang dah 70-90 ribu pun drop balik jadi 20 orang, 30 orang. Kau follow lah Diva AA 2023. Itu akaun baru. Aku yang lama yang pernah mencecah berpuluh ribu. Ya, antaranya yang viral yang Diva takkan lupa lah. Di mana Diva AA panggil Kelly Azman sebagai 3 kilometer. Kan, kanta dia. Mengelupo nak kritik orang gini-gini. Viral gila. Contoh. Tapi akaun tu semua dah tak ada. Kau sekolah tak? So, you can follow. That is me. Maknanya, I menjawab soalan you, I am what I am. Maknanya, rupanya tak boleh ni. Walaupun niat tu nak konon berubah, nak quiet lah, tone down, rupanya tak boleh. Tak boleh. Diva A tetap akan zas apa juga isu, I am what I am. Years by years. Jadi padah dia sendiri mau ingat lah. Itulah, Diva memang konsisten. Diva teruskan, Diva teruskan, semua Diva. Tapi sekarang ni, macam mana dengan kejayaan Diva bila jadi macam ni? Sebab hari tu... Kejaya okey. Baru je dapat panggilan daripada TV3 untuk anda. Kan? Kau mampu keluar TV3. Walaupun ada stesen yang ban Diva, tapi... Tak, sebenarnya stesen-stesen ni pun diorang okey je. Diva maki hamun diorang. Diorang tak ada ban aku lah. Kau je yang pandai-pandai. Bukan kau lah, reporter. Mulut-mulut hancing ni kan. Kata aku di ban. Padahal aku okey je. Kan, TV mana yang... Diorang bukan... Ini soal pasaran diorang. Of course, diorang akan ada artis-artis yang... You know. Kalau kau tengok pun sehari dua ni isu penyampai radio lah, contoh. Lompat sana, aku yang akan lompat parti ni macam katak ni dalam politik je. Rupanya dalam industri radio pun. For a contoh. So do industri TV. Maknanya Diva kena bersedia. Kita ni orang lama kan, takkan dia nak terhegi-hegi ambil kita. Faham? Kau sekolah tak? So dia akan ambil segala budak-budak baru yang in the demand. Contohlah Nabil.
mulut macam anjing pun tetap keluar TV. Sebab apa? That is Nabil yang, he got his strength. Dia punya aura dia very strong. Dia keluar je. Sebab now zaman Nabil. Kalau pengacara lain tu, dislike. Zaman dah mengudum. So, viral kan. Diva hanya puji Nabil je yang memang in the demand. Yang lain tu balik tidur je lah. Zaman kau dah habis. So do I. Tapi, aku dengar Diva AA, kalau keluar F8 bus ni, viral. Oh, dia interview Diva. Mesti bergebut nak tengok. Menunjukkan aku tua-tua aku, miang aku masih kuat. Macam miang-miang on tua-tua, miang-miang keladi tu. Aku masih kuat aura aku. Kau tengok, ada orang kau jumpa orang 56 umur macam ni. Kau jumpa abang umur 40 pun dah macam abang teksi. So, dia keluar TV lah, tak mahu ni? TV3 adalah program? Tak, bukan soal TV3 program. Don't get me wrong. I berserah pada semua stesen. Tapi kebetulan di hari interview ni, Diva baru saja dapat panggilan daripada Melody TV3. So, walaupun hanya interview, why not? Keluarlah. Maknanya, isu-isu semasa kita akan cuba support the station. Dan Diva pun kutip segala pengalaman, all my past about TV station, about apa, to move on. Maknanya, I think I agree with you bahawa kena jaga-jaga jugalah. Tak, itu satu nasihat yang berguna. Bukan nak marah mana-mana wartawan ke apa. I think what you guys foresee is what I have to take into account. Is that clear? Maknanya, macam mana nak kata Diva ini macam mana busuknya pun dia, orang macam ada je nak tengok kan. Jadi, because of that, thank you so much for this interview. I will do my best to get the, pengalaman-pengalaman iktibar daripada setiap kejadian tu untuk lebih berkeyakinan, lebih berkredibel lah. Sikit je Diva, tempoh hari kes yang hari tu dengan stesen TV satu lagi tu, dah berbaik-baik balik belum? Oh, yang TV tu, tunggu juri, mungkin dia orang akan panggil Diva untuk menjadi host. Tapi Diva sanggup, Diva sudi lah. Sudi, tak kisah. Walaupun pernah disingkirkan, tak jadi masalah. Jadi, sebab, kita no hal. Sebab, diorang lebih maklum kenapa singkirkan Diva kan. Mungkin itu orang kata bila dah marah kan, padamkan muka. Tapi, Diva tak ada hal lah. Sebab, benda dah berlaku. Mungkin orang lihat secara gurau, tapi bagi saya, macam momen saya dengan, contohlah tadi saya sebut nama Kelly, bukan sekala saja sebut, there's a mode of, nampak tak? Because both on camera, contoh, I smash him, he smash back. So I rasa konsep-konsep macam ni, kenapa tidak diperpanjangkan? Kenapa saya disingkirkan? Kalau nak kira lah. Tapi tak apa, maknanya things happen, so kita redha. Tapi kalau you kata tadi soalan you nak berbaik balik ke, itu semua boleh berlaku je dalam sekelip mata. Orang kata, alah orang politik pun kejap tendang sana tendang sini. So do I. So kepada pihak TV tersebut, kalau pun betul marah dengan Diva, terpulang. Sebab orang kata baru je kejadian tu. Tapi kita percaya, mungkin ada ruang untuk, kita tak ada masalah. Siapa kena minta maaf sekarang ni? Diva ke diorang? Tak, bukan soal siapa minta maaf. Kita anggap kalau ada rezeki, kalau kita boleh bekerjasama, petua yang paling penting, tak kisah TV station atau sesiapa juga, just put a full stop. You got it? Kau netizen ke apa haram jadah ni, jangan jadi batu api. Itu je. Sebab kadang-kadang kau tak tahu apa yang aku alami dengan pihak itu. Yang sebenar-benarnya. So let masalah orang, masalah Diva dengan mana-mana TV station atau masalah Diva dengan mana-mana individu, take it as a full stop. Maknanya itu kita tak perlu nak buat press conference. Stesen ni gini, sekian artis gini, sekian. Nampak tak? Itu akan merosakkan lagi whatever momentumnya. It doesn't look good.
Tapi macam tadi saya sebut yang sihir saya artis, itu satu pendedahan. Tapi saya tak sebut nama. You got it? Bukan soal tanah air. She can sue me. You got it? Bahaya. So, of course I pelajar undang-undang. So, benda-benda macam inilah kita harap yang menonton ni faham dan doakan yang baik-baik saja. Antaranya, Diva akan bersedia untuk berkompromi, berkolaborasi dengan semua pihak. Termasuk musuh-musuh. Kau jangan jadi musuh yang masuk kubur. Tak maafkan aku. Amboi, sedapnya mulut engkau. Kau jawablah dalam kubur. Jangan. Kita hidup ni tak lama, dik. So, tak kisahlah artis mana pun. Well, benda dah terjadi. We close the book and move on. And, macam bermaaf-maafan tu tak ada masalah. Itu adalah akhirnya Diva sebenarnya. Diva bersedia ke nak kena benda-benda macam ni lagi, Diva? Dan tak Okey, apa yang saya kena baru ni, saya kena ni sebagai satu pengajaran. Very good question juga. Maknanya insya-Allah doakan yang baik-baik. Diva akan lebih berhati-hati. InsyaAllah Diva akan berhati-hatilah. Berhati-hati in life ni maknanya kita sendiri sedar segala peristiwa yang telah menimpa kita, musibah tak musibah, we take it as a lesson. So, cuma Diva marah tadi, netizen budaya melaga ni is very dangerous. Not only in hiburan, I heard it's very, very alarming dalam politik, dalam sukan dan sebagainya. So, udah-udahlah tu. Sebab kalau tak ada mengena dengan kita, shut up. Macam Diva, I smash tu, aku Diva AA. Kau Diva AA ke nak smash orang? Tapi itulah Diva akan slow ke? Tak, tadi dah jawab. I am what I am. Berhati-hati tapi slow lah. Berhati-hati je. Tapi cuma, it won't stop. Very, very, soalan dia very like macam, menjerat. Tapi, I terpaksa jujur lah. I tak mungkin stop hamun orang ke apa sehari dua hari. Belum lagi. Belum dapat seru lagi. I will carry on. Baik. Pertama, untuk kawan kita yang jual sejadah, apa mungkin Diva boleh cakap pada Okey, kepada artis yang jual sejadah ni, Diva nak cakap, I know you like what? Tadi dah sebut. Then, cuma Diva harap ada usaha-usaha untuk menemukan dua artis ni dan kita buktikanlah kepada netizen yang jadi batu api ni, puaslah hati kau. Kan? So, kita nak tunjuk bahawa I know she's okay and so do I. So, tak ada apa nak cakap. Cuma Diva A kenal dia sebagai anak ayam yang dengan perangai-perangai dia yang tersendiri. So, bila dia jadi macam ni memang jadi pelik je lah. Dan Diva A tahu, it's not her. Someone has, cocok dia like don't know what lah. Tapi tak apalah. Orang kata, as I said, Diva bersedia, kita bermaaf-maafan, tak ada masalah. Jangan kata nak Diva tuntut dia minta maaf, no. Do I say like that? No. Kita bermaaf-maafan ni mana kita sama. Dia pun, whatever dia dan Diva pun whatever Diva. Yang penting tak ada masalah. Untuk artis wanita tahun 90-an tu pula Diva macam mana? Okey, untuk artis yang sihir Diva tu, as I said, tiada maaf bagimu. Yang tadi jual sejadah tu aku minta maaf dia, kita tak ada masalah untuk bermaaf-maafan. Walaupun yang sihir tu dia datang jumpa minta maaf pun tak. No. Sebab Diva very firm. Kau telah sihirkan aku. I just wanted you to tell the God, depan-depan semua hamba-hamba di padang mahsyar. Sebab kita percaya tu. Hari kemudian, hari akhirat tu akan berlaku. Itulah iman kita, rukun iman, percaya kepada hari akhirat. Kau sekolah tak? One of those. Maknanya kita dah diajar hari akhirat tu semua berkumpul. Sama je. Macam orang pergi haji kan, kat Padang Arafah tu. Takkan mak bapak kau tak ajar kot, anjing. So, masa tu lah aku nak pandang muka dia. Nak pandang je, nak senyum je. So, let her dapat hukuman tu dia, setimpal tu daripada Allah. Not from me. Allah yang kata, kau sihirkan dia. Now, zaskan kau.
Aku kat daripada jauh, aku rasa akulah tepuk paling kuat. Merangkak. I like your word. Itu hashtag aku ya. Merangkaklah kau kat Padang Mahsyar cari Diva AA. So, bukan hanya kepada artis ni. I think this message ya is very good untuk semua yang menonton video ni. Kalau kau marah sangat dengan orang tu, kau ingat dua je. Di Malaysia ada undang-undang, kau tak payah nak bunuh, nak pukul dia, apa semua tak payah. Faham? Yang kedua, kau tak payah nak guna segala ilmu hitam, makin menjadi-jadi sekarang ilmu hitam. Dengki, khianat, for what? Kau tak suka orang tu dah, kau rasa tak betul dengan kau just ignore. Kau just pui. Kau sekolah tak? Mana pui tu kau, pergilah mampu. Jumpa pun buat tak nampak aje. Kan? Diva, terima kasih banyak Diva. Yeah. I wanted to say this to F8 Bas dan juga semua wartawan yang sedang menonton video ni. I don't know how you edit apa semua. Dan Diva nak merakamkan setinggi terima kasih kepada semua wartawan pun, sebab dulu-dulu my attitude against the press tak boleh tau baca whatever blog yang menganjing aku ni siap. Aku jadi baran. Tapi itu dulu. Alhamdulillah dah lebih 5 tahun kot. Diva dapat satu semangat bahawa wartawan hanya menjalankan tugas. Sekali fikir, you just like macam lantak lah kau nak tulis apa. So this is 2022. Serius. Tu mana-mana bloggers ke wartawan yang tengok ni, yang pernah tersinggung dengan, because dulu I'm a rebellious, I akan pergi dekat you whatever nonsense dah berlaku. Tapi itu dulu. Sekarang dah tak ada. I accept semua wartawan sama dan mereka hanya menjalankan tugas, and then please forgive me. Kau mampu. Dan kepada rakan-rakan artis pun sama. I okay je. Tapi yang sihir-sihir I ni memang malah nak jawab lah. So yang lain tu insyaAllah Diva pernah kutuk ke kecam. Well, if you can't take it, I'm sorry. Itu je. And then we move on for a better 2023. Tinggal beberapa bulan je lagi kot. Ni dah bulan 8 kan. So pejam kelip, panjang umur dah 2023. Kan? So kalau Tun Mahathir boleh hidup sampai 97, kau ingat aku tak boleh ke? Terima kasih Diva. I love you. Kelas. Lagi ya Diva. I love you all. Rakan-rakan press. Kasih viral story aku. 105 pun saya cari Diva ni.